بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir ke surau ini untuk kita menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita diberi peluang, diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang diharamkan solat ada 5, iaitu sesudah asar, sesudah subuh, waktu matahari tegak, terbit dan terbenam. Waktu-waktu itu diharamkan untuk solat yang tiada bersebab. Kemudian solat-solat yang bersebab seperti mengqadakkan solat sunat rawatib, solat gerhana atau melakukan solat jenazah, maka tidaklah diharamkan. Adapun rahsia larangan itu ialah untuk menjaga tidak menyamai perbuatan penyembah matahari yang mungkin akan menimbulkan daya penarik atau kegiatan ke arah itu. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertidur ataupun sakit sehingga pada malam harinya tidak sempat bangun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersolat menggantikan apa yang baginda tinggalkan, iaitu sebanyak 12 rakaat sehari. Yang biasa dia buat waktu malam. Maka diqadakkan solat tersebut. Kalau maknanya sihat, dia buat lebih daripada apa yang biasa dia buat lah pada malam yang ditinggalkan. Maknanya boleh mengqadakkan solat sunat kalau ia menjadi suatu rutin dalam kehidupan kita itu. Ini solat sunat pun ada dia punya kaedah untuk kita qadak. Yang fardu pun tak habis qadak lagi. Tapi tak apalah, boleh buat, dua-dua boleh buat. Kita dah biasa dah. Zaman sekarang ni umur 50-an ni, kita dah melazimkan diri kita dengan solat sunat. Pun wirid pun sama. Kalau kita dah tetapkan dalam diri kita ada zikir-zikir tertentu yang kita buat sehari 100 selawat, sehari 100 zikir, subhanallah 100, qadak juga. Boleh qadak juga dengan niat benda tu kita dah biasa buat. Kalau kita demam tu sehari tak mampu buat 100 kali yang tadi, bawa pada esok buat 200 kali. Sekali kita akan tinggal 2 kali. Kalau kita biasa meninggalkannya, akhirnya kita akan lama-lama makin tinggal makin tak buat. Sedangkan kebaikan yang kita buat itu satu yang dipandang sangat-sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam itu didirikan di atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya serta utusannya. Ini dinamakan syahadatain, iaitu pengucapan penyaksian dalam bentuk 2 perkara, Allah dan Rasul. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat. Sebab dalam Al-Quran dia letak wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Mengerjakan haji di Baitullah bagi orang yang berkemampuan dan berpuasa pada bulan Ramadan yang kelima. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka itu dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakit. Keluarkan zakat maksud membelanjakannya pada jalan Allah. Sebab keluarkan zakat ini untuk membantu orang yang susah dalam Islam. Jadi itulah dinamakan membelanjakan pada jalan Allah. Bagi satu ancaman yang keras, iaitu azab seksa yang tidak terperi sakit. Beritahulah kepada orang-orang yang suka menyimpan hartanya dan tidak suka berzakat bahawa mereka itu akan ditusuk dengan api di punggung mereka sehingga keluarlah besi itu pada perutnya, dan
ditusuk di tengkuknya sehingga keluarlah besi itu pada dahi mereka. Itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kurang itu sudah pasti datang daripada kelemahan kita manusia biasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita meletakkan diri kita pada tempat yang sebaik-baiknya dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.